ru'asa'una ya Rasulullah falam yaqulu syai'an. Depan ni yang jadi ketua-ketua kepada geng Ahmad ni kata, ketua-ketua Ansar yang di atas ni, ru'asa'una, ketua-ketua kami ada di atas ni, tak masalah. Mereka faham tindakan tuan membahagikan harta faid kepada orang Quraisy lebih terlampau banyak. Dalam hadis kata ada yang Nabi bagi sampai seorang dapat 100 ekor unta. Banyak sangat Nabi bagi itu. Tindakan yang tuan buat, tuan bagi kepada orang Quraisy ini sampai macam tu yang banyak, dan tuan nampak macam tidak memberi perhatian kepada kami orang Ansar. Bos-bos kami, bos-bos Ansar tidak ada masalah. Dia tak kata apa. Wa amma nasun minna hadithatun asnanuhum faqalu yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'ti Quraisyan wa yatrukuna wasuyufuna taqturu min dima'ihim. Jadi masalah ni dengan geng muda kami. Bukan semua orang Ansar tak puas hati. Ketua-ketua kami mereka tak ada apa. Nabi bagi dekat siapa lebih, Nabi bagi dekat siapa banyak mana, ketua-ketua kami tak kata apa. Dan jadi masalah ni di kalangan orang muda kami. Mereka dah mula duk bercakap. Mereka kata yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka berpendirian kata Nabi salah. Maksudnya di kalangan muda-muda ni mereka berpendirian mengatakan Nabi salah dalam hal ni. Nabi bahagi harta faid kepada orang Quraisy bagi lebih banyak sehingga kan Ansar tak dapat apa. Tindakan Nabi itu mereka rasa Nabi salah, dan mereka kata mudah-mudahan Allah ampunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Karena Nabi bagi kepada orang Quraisy dan Nabi tinggalkan kita semua. Mudah-mudahan kesilapan Nabi itu Allah ampunkan. Wasuyufuna taqturu min dima'ihim. Sedangkan kita sama-sama pergi perang, pedang kita pun darah kafir musyrikin Makkah yang kita pergi lawan untuk menitik lagi darah. Tiba-tiba kita tak dapat bahagia. Kalau kan bukan senang jadi ketua nak bagi semua orang duduk di bawah puas hati. Tak puas hati ni kadang bila hati pun, tapi tak puas hati. Dia kira dia nak kata dia tak puas hati. Yang jadi pemimpin dia tu alim kah, ulama kah, mengaji sampai Universiti Al-Azhar, ada master degree kah, ada PhD kah, apa semua dia tak mau dengar. Dia kira dia tak puas hati. Rupanya benda ni kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembahagian terhadap baik. Sudah kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufri. Nabi kata okey. Nabi kata aku faham cerita dia lah ni. Jadi maknanya apa tak puas hati pasal pembahagian harta faid. Aku bagi kepada tabiat kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Aku bagi dekat mereka banyak, hamba tak puas hati. Nabi kata, baiklah, aku nak terang. Nabi kata, mereka tu baru masuk Islam. Nabi kata, ata'allifukum, aku bertujuan untuk menjinakkan hati mereka. Untuk pernah aku kata mu'allaf. Mu'allafatu qulubuh. Mu'allaf ni maksud dia apa? Lembut, jinak. Yang kata golongan mu'allaf ni golongannya hati dia baru jinak. Dia daripada agama bukan Islam, dia masuk Islam. Kita orang Islam bertanggungjawab menjinakkan hati dia supaya dia rasa Islam ni bagus, Islam jaga dia, Islam ambil berat dia. Nabi kata aku bagi dekat mereka tadi banyak pembahagian harta faid, aku bagi kepada Quraisy
banyak. Pasal apa? Pasal mereka ni baru masuk Islam. Aku nak jinakkan hati mereka dengan Islam. Itu strategi. Amma tardawna an yazhaban nasu bil amwal wa tazhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Nabi kata hampa tak reda ke mereka bawa balik harta banyak, tapi hampa bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah hampa. Nabi kata begitu. Puak Quraisy tadi ni, mereka aku bagi harta banyak, mereka ambil harta tu, dia bawa balik rumah mereka. Tapi hampa, aku tak bagi harta banyak macam aku bagi dekat Quraisy, tapi hampa dapat aku. Nabi kata, aku balik dengan hampa, aku duduk di rihal hampa, di rumah-rumah hampa. Mana lebih baik, mana lebih istimewa, dapat harta ke dapat Nabi? Nabi kata, aku tak duduk dengan Quraisy, aku main duduk dengan hampa di Madinah ni. Aku main duduk dengan Ansar di Madinah. Keputusan aku tadi, aku bagi harta rampasan ni lebih kepada Quraisy pasal mereka baru masuk Islam. Aku nak mereka pasal Islam ni jaga mereka. Itu tujuan dia. Aku pemimpin, aku melihat daripada atas. Tapi hampa semua, aku duk ada dengan hampa. Ini satu keistimewaan. Ini satu anugerah Allah. Fawallahi, Nabi kata demi Allah, lana tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Demi Allah, Nabi kata, apa yang mereka buat balik berbanding dengan apa yang hampa buat balik, hak hampa buat balik ni jauh lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, mereka dapat unta 100 ekor. 100 ekor tu nak banding dengan hampa dapat Nabi. Demi Allah, Nabi kata dekat Ansar ni, hampa dapat jauh lebih istimewa daripada apa yang Quraisy dapat. Qalu, sahabat Ansar yang tadi nak buat Nabi, bila dengar Nabi bagi penjelasan macam tu, qalu, dia kata, ya Rasulullah, qad radina. Dia berkata, ya Rasulullah, kami reda dengan keputusan Tuhan. Kadang-kadang apa isu, apa masalah timbul ni, dia nak penjelasan. Dan penjelasan tu baru boleh diberi oleh orang yang ni. Nabi sendiri bagi penjelasan. Kalau boleh pemimpin nombor 1 sendiri main jumpa, okey, cakap hati ke hati. Cerita balik daripada A, daripada 1, cerita balik A, B, C sampai Z. Pasal apa saya bertindak macam ni? Ini pasal dia, ini tujuan dia, ini dalil dia, ini sandaran dia, ini sebab saya bertindak macam ni. Bercakap hati ke hati, InsyaAllah boleh selesai. Apabila tidak diambil tindakan segera, benda duk main, benda duk jadi macam aneh-aneh, duk makan kayu. Lagi lambat bertindak, lagi keburukan besar nanti. Seorang pergi cerita dekat 5 orang, 5 orang pergi cerita dekat 10 orang, 10 orang pergi cerita dekat 100 orang. Dia pergi cerita berdasarkan faham dia, bukan daripada faham yang sepatutnya. Maka akhirnya dia mengundang satu masalah yang sepatutnya kecil menjadi besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi panggil semua Ansar ni main duduk, Nabi tanya mereka, apa masalah apa? Yang betul kata apa yang tidak dekat aku, dia pun memberitahu, ya Rasulullah, kami pipat sama dengan Tuhan, kami pipat. Harta yang dapat itu sepatutnya kami ada bahagian kami, tapi pasal apa bagi kat kami sikit, pasal pada dapat banyak, sedangkan bisa sama-sama. Itu masalah dia. Nabi kata macam ni, cerita dia, dia paling baru masuk Islam. Aku bagi banyak ni pasal apa? Pasal nak bagi hati mereka lembut, nak bagi hati mereka pasal Islam jaga mereka. Itu tujuan aku bagi banyak. Apa jangan you jadi hal dengan benda ni. Wallahi aku nak abang dekat hamba. Nabi kata, mereka dapat harta banyak, tapi hampa Ansar, hampa dapat aku, hampa dapat Nabi SAW duduk dengan hampa. Wallahi Nabi kata, apa yang hampa dapat ni jauh lebih istimewa daripada apa yang mereka dapat.
Bila dia dengar benda ni daripada mulut Nabi SAW yang mulia ini, terus dia berkata, "Qatarina ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami puas hati kalau ini ceritanya. Minta maaf mana yang kami salah faham. Dan benda tu masa tu." Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kemudian bersabda kepada mereka. Nabi kata, "Satajiduna usratan syadidah fasbiru." Nabi kata, "Aku nak abang dekat apa satu. Hampa akan dapati dalam hidup hampa ni satu keadaan yang disebut sebagai usratan syadidah. Hampa akan jumpa dalam hidup hampa, dalam perjuangan hampa, hampa akan jumpa satu keadaan di mana ego hampa cukup kuat." Nabi kata, dalam kita duduk dalam perjuangan, dalam kita duduk dalam hidup ni, kita akan lalui satu saat, satu ketika, satu waktu yang mencabar ego kita, dia challenge ego kita. Nabi kata dalam hidup kita, dalam perjuangan kita, kita akan jumpa satu ketika, satu benda yang disebut sebagai usratan syadidah, satu ego dalam diri kita. Fasbiru. Nabi kata, bersabarlah. Bila kita tersampah, bila kita jeromoh keadaan ini, keadaan di mana dia test ego kita, Nabi kata satu aja, fasbiru, sabar, hatta talqau Allah wa Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sabar sehingga hamba jumpa Allah dan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar, jangan melompat, jangan melatah, jangan menjadi kelang kabut, jangan mencetus suasana kelang kabut. Berujuk balik kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Fa inni 'alal haud." Nabi kata, di hari akhirat itu, selagi mana hamba taat kepada aku tunggu hamba di telaga. Nabi kata, selagi mana hamba taat kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Fa inni 'alal haud." Aku ada di telaga aku. Mainlah, jumpa aku di sana. Qala Anas, kata Anas bin Malik, rawi hadis ini, dia kata, "Falam yasbiru." Tetapi mereka manusia kebanyakan tidak sabar. Anas kata, bila berlaku yang benda macam ni, semua orang hilang sana. Semua orang nak fikir sendiri, semua orang nak buat keputusan sendiri, semua orang nak buat kesimpulan sendiri. Maka harga yang perlu dibayar ialah pecah belah dan punah rana. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, Nabi SAW manusia yang pribadinya sangat tinggi. Pribadi Nabi ini sangat tinggi. Betul, tengok hadis menceritakan tentang Nabi SAW jumpa Wahsy. Siapa dia Wahsy? Wahsy bin Harb. Dialah orang yang bertanggungjawab melebih Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy, satu orang hamba kulit hitam berketurunan Habsyah. Dia hamba Habsyi. Kalau tengok dalam Sahih Bukhari, dia kata Wahsy, tuan dia ataupun pemulu dia nama Zubair bin Mut'im. Dalam cerita-cerita banyak kita dah baca, kata dia ni diupah oleh Hitler. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari, dia kata Wahsy adalah hamba kepada Zubair bin Mut'im. Dia dijanjikan kemerdekaan kalau sekiranya dia boleh bunuh Hamzah. Dalam satu riwayat kata pemulu dia bagi 3 nama untuk dia bunuh. Dia boleh bunuh salah seorang daripada 3 ni, dia akan dimerdekakan daripada hamba. Satu, Nabi sendiri. Yang kedua, Ali bin Abi Talib. Yang ketiga,
Hamzah. Boleh bunuh tiga-tiga lagi cantik. Tak boleh, mana-mana satu daripada tiga ni akan dimerdekakan. Wahsy tak ada masalah dengan tiga-tiga orang ni. Dia hamba. Tapi kerana dia nak dimerdekakan, dia Nabi buat benda ni. Bila main perang Uhud, dia dengan modal lembing dia tunggu belum. Nabi, dia kata aku tak boleh rapat dengan dia pasal dia sentiasa dilindungi. Ali, aku tak boleh dekat dengan dia kerana Ali terlalu tangkas dalam perang. Hamzah, dia kata mungkin aku boleh. Pasal apa? Pasal Hamzah ni, dia bila dia menyerang orang, dia lupa keliling dia. Orang dah study dah kelemahan dia. Dia dipanggil singa Allah. Sayyidina Hamzah, pak penakan Nabi SAW. Dia kalau dia masuk dalam medan perang, dia tak peduli dah apapun. Siapa di depan, siapa di belakang, kiri kanan, dia tak peduli. Dia serbu. Kelemahan dia. Maka Wahsy mensasarkan Hamzah untuk dia bunuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berjaya lembing, dia berjaya tombak Sayyidina Hamzah, dan Hamzah syahid di dalam perang Uhud. Hadis riwayat daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu. Cerita dia kata kharajtu ma' Ubaidillah bin Ali bin Khiyar. Ja'far kata aku dengan Ubaidillah bin Ali bin Al-Khiyar. Dia bagi tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in daripada orang Madinah dan wafat pun di Madinah. Yang kata Ja'far bin Amr ni orang Madinah dan wafat di Madinah, tapi dia buat tabi'in. Dia kata kami pada satu hari keluar nak pergi ke Hims. Ha Mim Sa, Hims di Syria. Dalam berita orang putih dia nanti ditulis HOMS, Hims, satu bandar yang menyimpan begitu banyak sejarah Islam dan kubur para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang hari ini menjadi sasaran utama kepada rejim Bashar al-Assad. Dia pacok lebongkan Nabi tempat itu. Hims. Kata Ja'far bin Amr bin Umayyah, dia kata aku dengan Ubaidillah bin Ali, dia kata kami keluar daripada Madinah, kami nak pergi ke Hims, nak pergi ke Syam, Syria. Qala li Ubaidillah bin Ali, hal laka fi Wahsy. Daripada sampai di Syria, sampai di Hims, kata Ubaidillah, dia kata macam mana kalau kita pergi cari Wahsy? Sebab Wahsy dia ada di situ. Dia ni daripada Mekah ditawarkan kalau dia boleh bunuh salah seorang daripada tiga ni, dia akan dimerdekakan. Selepas dia berjaya tombak Sayyidina Hamzah sampai mati, dia pergi duduk di Mekah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, Islam masuk ke Mekah, dia takut. Dia lari daripada Mekah pergi ke Taif. Dia pergi duduk di Taif. Yang kemudiannya dia berhijrah pergi duduk di Hims di Syria. Cerita tentang Wahsy. Bila dua orang tabi'in ini, Ja'far bin Amr bin Umayyah dengan Ubaidillah bin Adi pergi ke Syria, Ubaidillah cadangkan, dia kata why not kita pergi ziarah Wahsy. Dia sudah masuk Islam, Wahsy sudah masuk Islam. Macam mana kalau kita pergi ziarah Wahsy? Nas'aluhu an qatli Hamzah. Kita saja pergi ziarah dia, kita suruh dia cerita balik tentang cerita macam mana yang dia boleh bunuh Hamzah dulu ni. Ubaidillah cadangkan kepada Ja'far. Dia pun kata okey. Dia rengkehkan hadis yang panjang ni. Dia sampai di rumah Wahsy. Bila sampai di rumah Wahsy, dia tanya dia. Dia kata kami ni mai daripada sekian-sekian tempat, nak dengar cerita.
tentang satu sejarah besar yang telah hang buat. Hang bunuh Hamzah, pak penakan Nabi SAW. Kalau tak jadi keberatan, boleh tak cerita kejadian itu? Dia cerita. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat ini dia cerita, dia kata dia hamba kepada bos dia, Zubair bin Mut'im. Bos dia tawarkan dekat dia kemerdekaan kalau dia boleh bunuh salah seorang daripada tiga ni. Dan dia buat benda ni dan dia dimerdekakan. Kemudian dia kata dia balik duduk di Mekah. Lama dia duduk di Mekah. Sampailah bila Islam masuk ke Mekah, dia lari. Dia kata dia pergi ke Taif. Masa di Taif, ada rombongan duk mai jumpa Nabi SAW masa hari pembukaan kota Mekah. Orang duk mai jumpa Nabi. Dia balik habaq dekat dia. Dia kata dekat dia, Wahsy bila jumpa Nabi. Dia dah masuk Islam. Satu riwayat kata dia itu baru dia masuk Islam. Dia kata bila jumpa Muhammad. Tak ada masalah. Muhammad bukan seorang yang pendendam. Dia pergi. Hadis cerita apa? Dia kata hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bila aku pergi, aku sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ani, bila Nabi tengok aku, dia kata, Wahsy. Sampai di depan Nabi, Nabi tengok dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta Wahsy. Dia tuan-tuan yang kata Nabi, dia ingat. Bila Wahsy sampai depan dia, Nabi tengok dia. Nabi kata dekat dia, anta Wahsy. Kami bukankah Wahsy? Qultu na'am. Dia memang takut. Dia kata dekat Nabi, na'am, ya, saya Wahsy. Dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta qatalta Hamzah. Nabi kata, hangga Wahsy yang bunuh Hamzah. Apa penakan aku? Tuan-tuan, Nabi sayang Hamzah ni, tak tahu nak cerita. Nabi sayang Hamzah ni, tak tahu nak cerita. Tuan-tuan ingat balik cerita Sayyidina Umar mai nak jumpa Nabi. Nabi doa ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Hamzah ada tepi. Bila Umar masuk, Hamzah bangkit. Pak penekan, dia bangkit tangan pegang pedang. Dia kata kalau Umar mai ni kalau nak buat pasal, dia kata aku akan jumpa dia. Hamzah ni macam tu punya pengorbanan kepada Nabi SAW. Tiba-tiba orang bunuh dia. Bunuh pula bukan bunuh biasa. Bunuh dengan mayat dia dirompong-rompongkan. Bila habis perang Uhud, Nabi tengok Hamzah ni, Nabi menangis ni, tak tahu nak apa. Tiba-tiba hari ni pembunuh Hamzah mai di depan Nabi. Nabi kata dekat dia, hang Wahsy bukan? Dia kata, ya, hang bunuh pak pedagang aku bukan? Nabi tanya dia. Qultu qad kana min al-amri ma balagak. Dia kata, tuan, macam mana yang sampai dekat tuan cerita, begitulah ceritanya. Maksudnya dia nak apa? Kata, ya, saya lah yang bunuh Hamzah. Kalau orang abang dekat tuan yang bunuh Hamzah ini Wahsy, hamba Habsyi, akulah orangnya. Macam mana yang tuan tahu? Itulah ceritanya. Sayalah orangnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal tastati' an tughayyiba wajhaka anni. Bila Nabi habis marahnya tu, Nabi kata, boleh tak boleh hang tolong pergi, aku tak mau tengok muka. Banyak tu ya. Nabi marah ni, orang yang bunuh pak penakan dia, yang dia teramat sayang, main depan dia, kok dia nak balas dendam, kok dia nak buat apa, dah. Banyak tu ya. Dia kata, boleh tak boleh? Dia kata, Wahsy, hampir. Dia kata, aku tak mau tengok muka. Dalam satu riwayat kata, dia kata sampai kiamat aku tak mau tengok muka ni. Dia kata. Wahsy pun tak apa. Fakharajtu. Dia kata, aku faham keadaan ini. Aku bunuh. Walhal dia sudah masuk Islam. Nabi tidak ada masalah, cuma Nabi tak boleh tengok muka dia. Pasal apa? Pasal sayang Nabi kepada Hamzah ini, tak boleh nak cerita. Satu orang yang bunuh orang yang dia sangat sayang,
Nabi kata banyak tu ya. Nabi kata boleh tak boleh? Tolong pi. Aku tak mau tengok muka. Takat tu aja yang kata Nabi, hamba Allah yang cukup mulia ni. Begitu saja marah dia. Takat tu aja. Full stop. Habis. Wahsy pun keluar. Sambung hadis yang panjang ni. Wahsy walaupun dia dah masuk Islam, dia dijanjikan keampunan dosa dan sebagainya, tapi perbuatan dia bunuh Hamzah ni menghantui hidup dia. Dia tak boleh tenang dalam hidup dia. Dia jadi hantu dalam hidup dia. Wafat Nabi SAW. Hadis kata falamma qubida Rasulullah SAW fa kharaja Musailamatul Kadzdzab. Nabi wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah. Zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, satu orang Musailamah Al-Kadzdzab, orang bagi dia klaim kata dia Nabi. Timbul Musailamah yang mendakwa kata dia Nabi last, bukan Nabi Muhammad, last dia kata. Bila timbul Musailamah Al-Kadzdzab ini, qultu la akhrujanna ila Musailamah la'alli aqtuluh fa ukafi'a bihi Hamzah. Wahsy bila timbul ada cerita Musailamah yang mengaku jadi Nabi ini, tak boleh dia kata. Demi Allah, dia kata, aku akan keluar, aku akan bicari Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku kata jadi Nabi ini, dan aku nak bunuh dia supaya ini menjadi pengganti kepada salah aku, tebus kepada salah aku bunuh Hamzah. Dia kata. Dalam riwayat itu cerita, dia bawa lembing yang sama yang dia guna untuk bunuh Hamzah. Dia bicari Musailamah Al-Kadzdzab ini, dia lembing kawan tu kena tercacok di dalam tebus balik belakang katifai, di belakang belikat dia tebus, mati Musailamah Al-Kadzdzab ini. Maka kata-kata Wahsy yang terkenal ini, dia kata apa? Dia kata, aku telah membunuh sebaik-baik orang dengan lembing aku pada zaman aku memusuhi Islam. Dan dia kata, hari ini, dia kata, lembing yang sama aku guna untuk membunuh sejahat-jahat orang yang menentang Islam. Dia kata, semoga tertebus dosa aku membunuh Hamzah sampai mati. Tuan-tuan, dia dalam bersalah, dia jadi guilty conscious, dia hidup dalam keadaan rasa bersalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia kita nak kata apa? Nabi SAW pemimpin cukup agung, cukup hebat, cukup tinggi kesabarannya. Dan yang kedua, kesimpulan dia apa dia? Siapa pun ada buat salah dalam dunia ini, yang paling baik ialah mengaku kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu dengan segera. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan.